Majlis merakamkan penghargaan kepada barisan panelis yang berbahagia Puan Trisa Yu, Profesor Maria Dr. Muhammad Azam Adil, Tuan Nathaniel Tan, Puan Beverly Joman dan Prof. Dr. Suresh Kumar Govin, serta peneraju sidang Saudari Nur Atika Hairi atas perbincangan yang energetik dan menarik sedar tadi. Hadirin hadirat, tumbuh melata buah bidara di dalam acuan berbagai warna. Elakkan sengketa demi negara, barulah perpaduan dapat dibina. Majlis dilanjutkan dengan pidato pelabuh tirai persidangan. Dengan besar hati, majlis menjemput Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman, Presiden Wadah Pencerdasan Umat Malaysia, untuk menyampaikan pidato penyempurnaan penutupan, seterusnya melancarkan penerbitan edisi mutakhir Risalah Habib. Dengan takzimnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang besar Saudara Faisal Aziz, Presiden ABIM, bahagia Datuk Seri Muhammad Nazir Tun Razak. Ucap utama pada hari ini, para pembicara dan panelis yang saya ikuti perbincangannya daripada awal sampai sekarang, sang pimpinan ABIM, para ilmuwan, para pejuang pendukung perpaduan, yang hormat, honorable guest, tuan-tuan dan perempuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai ke penghujung dan saya sangat teruja dan dapat banyak manfaat daripada perbincangan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Pertama, saya berpandangan bahawa ada 3 syarat paling kurang untuk menjayakan agenda bangsa Malaysia ini. Seandainya 3 syarat ini dapat kita penuhi, saya yakin dalam masa yang terdekat kita akan mampu untuk melihat impian kita, bangsa Malaysia yang bersatu padu, bangsa Malaysia yang bergerak seia sekata, segerap selangkah ke hadapan. Syarat yang pertama adalah keberanian. Keberanian untuk berubah, keberanian untuk membicarakan tajuk-tajuk yang tabu selama ini dalam kerangka, dalam suasana yang harmoni, keterbukaan, semangat musyawarah dan juga semangat faham memahami akan perkembangan. Jadi saya ucapkan tahniah kepada ABIM kerana berani membicarakan tajuk bangsa Malaysia. Saya juga mendapat feedback bahawa mengapa tajuk bangsa Malaysia. Ya, ini bukankah ini memberi implikasi politik tertentu. Saya mengatakan biarlah untuk pertama kali ini kita bicara soal bangsa Malaysia tanpa consideration keuntungan parti politik. Seandainya itu dapat dilakukan, saya fikir kita akan bergerak ke hadapan. Jadi keberanian untuk berbicara mengenai bangsa Malaysia dalam konteks negara kita, dalam suasana yang ada pada hari ini merupakan suatu keberanian bagi saya, dan ABIM telah sesuai dengan tradisi ABIM mempelopori idea-idea baru dan menjadikan ia sebagai satu mainstream setelah berusaha begitu lama. Namun demikian, keberanian itu mesti mempunyai 3 ciri. Ciri kebebasan kemahuan, mesti ada kemahuan. Ya. Kebebasan untuk berfikir, untuk mendapatkan maklumat seluas yang mungkin, dan kebebasan jiwa, tidak mau dikongkong oleh mana-mana pihak demi kebenaran dan juga keadilan. Barulah keberanian itu tidak menjadi apa yang disebut sebagai kalangan anak-anak muda yang berani mati tanpa mempunyai asas yang penting dalam soal kebebasan jiwa, kebebasan berfikir dan juga kebebasan kemahuan. Jadi alhamdulillah ABIM telah sesuai dengan karakter ABIM itu sendiri sebagai pelopor kebangkitan, pencetus kepada idea-idea baru. Saya fikir ini syarat yang pertama, dan alhamdulillah ABIM sudah mulai telah memulakannya, yang telah dimulai sejak sebelum ini lagi, tapi telah secara serius mengajak NGO-NGO yang berbagai-bagai, yang saya ucapkan terima kasih kerana ada beberapa NGO yang terlibat yang saya dapat sebut satu-satu pada hari ini.
Syarat yang kedua mesti ada optimism. Ya, kalau tidak ada optimism, kita akan berbicara mengenai idealism, mengenai reality, tapi tidak ada optimism. Kita kena yakin. Ya, jadi optimism ini mesti ada keyakinan, kemudian kita buktikan keyakinan tersebut, dan kemudian kita istiqomah. 3 elemen bagi menjayakan optimism, iaitu keyakinan tentang masa depan kita, dan kita buktikan kita mampu melakukannya, dan kita mesti istiqomah bagi memastikan perubahan-perubahan yang kita ciptakan itu akan berlaku. Itu syarat nombor 2. Yang pertama, keberanian untuk berubah, keberanian untuk melakukan sesuatu yang tak pernah dipikirkan sebelum ini. Yang kedua, mesti ada optimism untuk berjaya bagi mencipta satu bangsa Malaysia yang kita dambakan. Dan yang nombor 3, kita mesti mengambil pendekatan wasatiyah. Ramai orang menafsirkan wasatiyah ini sederhana. Saya tidak setuju. Wasatiyah itu bermaksud seimbang dan juga adil. Sebab membicarakan bangsa Malaysia, kita akan berhadapan dengan extreme right and extreme left. Satu ekstrim yang mempertahankan ini tanah Melayu, jangan bincang soal keistimewaan orang Melayu, no kompromi, titik. Satu pihak kita kena equal, kita lupakan sejarah, kita kena bina generasi baru. Everybody is equal. Jadi antara 2 ekstrim ini kita mesti mengambil pendekatan wasatiyah, seimbang dan adil dengan mengambil kira faktor sejarah dalam negara kita. Jadi itu merupakan syarat untuk berjaya, dan saya yakin insya-Allah anak-anak muda di dalam pimpinan ABIM ini dengan dukungan para panel yang saya lihat mempunyai entusiasme yang sama, ya, mempunyai entusiasme yang sama, yang pastinya ini akan membibitkan bibit kejayaan yang kita dambakan. Terus sekalian, seandainya kita, yang poin saya yang kedua adalah kita mencari model, ya, kita mendengar macam-macam model untuk membina satu bangsa yang ada pendekatan asimilisasi, ada pendekatan integrasi, ya. Dan saya rasa apa salahnya untuk kita melihat model Saifah Madinah, perlembagaan Madinah, piagam Madinah yang disebut oleh Dr. Azam tadi. Satu perlembagaan yang awal yang telah berjaya membuktikan, menyatukan umat Islam, Yahudi, Nasrani dan juga musyrikin. Ya. Jadi saya rasa kalau kita berani, ya, untuk mencari model-model yang lain, saya rasa tak salah untuk kita meneliti model Saifah Madinah sebagai model untuk kita melaksanakan apakah ingredient yang menyebabkan Saifah Madinah itu berjaya membentuk satu ummah yang didambakan, yang sebagai contoh kepada manusia pada hari ini. Ya. Jadi sekalian juga kita lihat ummah yang inklusif, yang intinya adalah 3, iaitu keadilan, kebebasan dan juga kesaksamaan. Ini yang dibincangkan oleh John Locke dan segala macam, iaitu justice, freedom and equality. Itulah inti kepada piagam Madinah yang menyebabkan terbentuk satu masyarakat yang disebut sebagai khairul ummah, umat yang terbaik. Rijaz linnas, untuk manusia. Ya, umat yang terbaik untuk manusia. Jadi Saifah Madinah itu adalah gambaran model untuk manusia yang boleh kita kaji. Dan saya fikir ini juga merupakan satu saranan yang boleh kita fikirkan secara serius tentang bagaimana model selain daripada model-model yang ada untuk melihat Saifah Madinah sebagai model. Kita juga melihat sejarah-sejarah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, Andalusia dengan La Convivencia, hidup bersama, peaceful coexistence, yang mencipta satu zaman keemasan ketamadunan manusia. Jadi dalam hal-hal begini saya fikir kita tidak ketandusan model-model, cuma mahu tak kita mengkaji model-model ini, ya, untuk kita melihat, mendapat inspirasi kepada cita-cita pembinaan bangsa Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah akhirnya saya mengatakan bahawa apa juga yang nak kita bincangkan ini, kita tak boleh lari daripada 5 asas. 5 asas ini harus menjadi kata orang tu foundation, ya, asas untuk kita berbincang dan meneruskan. Kalau tidak, kita ada masalah. Asas yang pertama iaitu apapun yang kita bincang, kita tak boleh lari daripada semangat perlembagaan yang telah ada dengan sejarah-sejarahnya sekali.
Kita bukan wujud tiba-tiba, tapi kita punya sejarah. Jadi yang pertama, asas yang pertama mesti memahami, ya, menghayati semangat perlembagaan yang ada. Ya, kalau nak reform pun semangat sejarah perlembagaan itu harus kita fahami. Itu asas yang pertama. Asas yang kedua iaitu kita kena terima realiti kemalaysiaan. Ya, realiti kemalaysiaan yang dianugerahkan dengan pelbagai bangsa, pelbagai agama yang ada di dunia ini. Ada semua di Malaysia, dan ini merupakan suatu bukan bala di segi Allah Taala. Allah Taala menyebutkan li ta'arafu. Ya, persoalan kepelbagaian itu bukan suatu bala ataupun suatu benda yang ditakuti, tapi merupakan satu rahmat, ya, untuk kita saling manfaat dan memanfaatkan antara satu sama lain. A very important concept li ta'arafu, untuk mengenali antara satu sama lain dan untuk kita saling mendapat manfaat antara satu sama lain. Asas yang ketiga, mau tidak mau kita kena pertahankan demokrasi berparlimen. Ini merupakan satu kaedah yang setakat ini walaupun ada cacatnya, namun demikian itulah wahana yang terbaik untuk kita dapat konsensus bagi menunjukkan hala tuju negara yang akan datang. Yang keempat, mengamalkan politik muafakat, politik konsensus, bukan politik adu domba dan juga politik kalah mati. It is not a zero sum game. Berbicara mengenai masa hadapan harus mempunyai semangat permuafakatan, konsensus, dan dia bukan zero sum game. Semua pemegang taruh ada hak dan punya tempat dalam negara kita ini. Dan yang kelima, asas yang kelima iaitu menolak tegas bentuk politik chauvinism, racism, radikal agama. Yang saya fikir ini merupakan resipi kepada disaster malapetaka pada negara kita. Seandainya elemen-elemen kebencian kaum ini tidak dibendung daripada awal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah yang saya dapat rumuskan daripada perbincangan sejak pagi tadi, dan saya rasa bersyukur bahawa kita telah dapat menyempurnakannya pada hari ini, dan saya anggap ini sebagai satu permulaan. This is the beginning, permulaan untuk kita melangkah ke hadapan. Mulai berwacana secara terbuka dan berani untuk melihat sebarang formula-formula baru untuk kita maju ke hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah lebih kurang yang dikatakan pidato penyempurnaan, dan saya mengambil kesempatan di akhir ini adalah untuk melancarkan penerbitan risalah Abim yang merupakan risalah juru bicara umat, risalah pejuang kebenaran dan juga keadilan. Dan kali ini kita sudah ada online dan kita akan terbitkan dalam bentuk hard copy, dan juga sempena dengan itu, ya, saya merasmikan pelancaran sambutan separuh abad Abim. Ya, merupakan satu sumbangan besar kepada negara kita. Abim sudah berada di pesada Malaysia yang tercipta ini selama 50 tahun, dan mudah-mudahan wacana bangsa Malaysia ini akan membawa kita untuk 100 yang tahun yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.